Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bi khair, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Al-Fadhil Ustaz yang bersama dengan kita pada malam ini, dan juga buat semua sahabat-sahabat yang berkesempatan untuk sama-sama hadir pada kuliah bulanan Mihrab 4 pagi yang kita mulakan pada minggu ini, dan direzekikan sekali lagi kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Saya rasa mungkin masih ingat lagi lelah ke syurga kita baru lepas saya rasa dalam bulan 12, dan hari ini Allah rezekikan kita untuk sekali lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yusof Arba'in yang merupakan pengasas Akademi Malaysia dan juga pendakwah bebas. Jadi pada malam ni Ustaz, kita ketengahkan satu tajuk untuk kita lalui sepanjang tahun 2024 sebagai permulaannya, dengan satu tajuk berdamai dengan ujian dan juga berjuang dengan doa. Dan sebagaimana kita tahu, selagi nyawa dikandung badan, selagi mana kita bernafas, selama mana itulah juga kita akan ada ujian. Sama ada ujiannya ujian kesakitan, kesedihan, kecewa. Kalau tak ada ujian pun dikira ujian juga kan Ustaz ya. Jadi tiada yang pastinya, tiada yang sia-sia pada setiap ujian yang Allah hantarkan pada hamba-Nya. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya menyerahkanlah majlis kita kepada Al-Fadhil Ustaz untuk diteruskan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kematian, yang telah menciptakan kehidupan untuk menguji kita, siapakah di antara kita yang paling baik amalnya. Kita bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan kita juga bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dr. Marina sebagai pembicara kita, pengacara kita pada malam ini, dan juga kepada jemaah Mihrab Circle 4 pagi, juga kepada tuan-tuan dan puan yang menyaksikan sama ada secara langsung ataupun secara rakaman di FB, boleh lihat di FB Mihrab Circle, ataupun boleh juga lihat di YouTube kalau ada. Di mana pun anda berada, tuan-tuan dan puan berada, saya doakan semoga Allah sentiasa memberikan rahmat, semoga Allah sentiasa mengurniakan hidayatul taufik. Kita bersyukur kepada Allah pada tahun 2024 ni kita bertemu sekali lagi, yang mana buat pengetahuan tuan-tuan dan puan, mungkin ada yang kali pertama mengikuti pengisian anjuran Mihrab Circle ni. Ini adalah saya tak silap saya kali yang ketiga ke tak silap saya. Pada bulan lalu kita bersama membincangkan tentang agar lelah dalam kita buat amal semata-mata mencari syurga. Okey, seperti yang diwar-warkan, kalau tengok pada gambar poster tu, okey, tajuknya adalah berdamai dengan ujian, yang mana insya-Allah selepas ini kita bukan sekadar berdamai, kita akan jatuh cinta sebenarnya dengan ujian yang Allah beri kepada kita. Kan berdamai ni kadang-kadang mungkin hatinya macam kurang redha kan, tapi kita faham istilah tu kan. Dan anak-anak muda sekarang pun macam tu juga, dia ada hashtag dia, berdamai dengan takdir kan. So moga-moga pengisian pada malam ini bukan sekadar kita berdamai, tapi kita akan jatuh cinta kepada ujian takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, setiap ujian yang Allah datangkan,
kita yang Allah bekalkan pendengaran, penglihatan, Allah bekalkan kita akal, Allah bekalkan kita segala-galanya, maka gunakan kesemua itu untuk kita berjuang menghadapi segala ujian yang Allah telah pun datangkan kepada hidup kita, dan senjata di antara senjata yang kuat adalah iaitu melalui doa. Jadi malam ni kita nak cerita tentang dua perkara lah, tentang ujian dan juga berkenaan dengan doa. Baik, saya Alhamdulillah dengan rahmat Allah, saya ada menambah baik nota-nota yang sebelum ini pernah ada, dan baru-baru ni pun saya ada berkongsi beberapa maklumat kepada para pelajar dan juga kaki tangan baru ni minggu lepas saya di Pusat Asasi Universiti Islam Antarabangsa di Gambang. Tapi tak dapat nak bentang banyak sebab kita fokus tentang syurga. Alhamdulillah saya sempat menambah baik beberapa maklumat yang kita akan kongsikan pada malam ni. Seperti biasa, kita akan berpandukan kepada nota. Saya dah edarkan nota pada Dr. Marina, semoga tentera perempuan dapat. Begitu juga saya dah jemput ya kepada beberapa jemaah yang lain supaya mengikuti pengisian pada malam ini. Ala kulli hal, jazakumullah khair kepada Mihrab Circle kerana memberi keizinan kepada kami untuk kita sama-sama menambahkan rasa iman kita, takwaan kita kepada kehidupan yang telah pun Allah tetapkan. Baik, saya terus bentang kepada nota, minta host tolong izinkan saya berkongsi nota. Saya nak share nota ni tak boleh sebab dia saya dah jadikan Ustaz co-host. Dapat tak? Dapat. Alhamdulillah. Okay, Ustaz. Okey, pertama suara saya boleh dengar dengan baik ke? Jelas ke tentang perempuan? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah, syukur. Okey. Nota yang saya paparkan ni nampak? Nampak, Ustaz. Okey, malam ni kita akan bersiaran agak lewat malam sampai 10.45 malam. So cepat-cepatlah ada kopi tu buat cepat-cepat ya. So ada apa-apa yang boleh dimakan. So boleh makan sambil online ni, alhamdulillah senang. Supaya nanti kita dapat tak tertinggal mana-mana maklumat. Baik, tentera perempuan, kita mulakan untuk hakikat yang pertama. Maksudnya begini. Apa sahaja kesulitan dalam hidup, Allah bagi kita banyak masalah, Allah memberi kepada kita kesakitan, ya. Allah memberi kita, hanya kita dengan Allah je yang mengetahuilah apa yang sedang kita alami, kan, kepayahan, sudah jatuh di tipa tangga, betul. Daripada muda sampailah kita ke hari ini, daripada satu masalah kepada satu masalah, berhadapan dengan orang-orang di sekeliling kita. Jadi semua itu kita akan memberikan pencerahan, iaitu perkara yang pertama, mari kita memahami hakikat. Kenapa Allah beri kita masalah, Allah datangkan kita musibah, Allah beri kita macam-macam perkara yang menyesatkan kita. Jadi moga-moga malam ni kita mendapat ubat yang terbaik, iaitu ayat-ayat Al-Quran. Malam ni saya akan tunjukkan tuan-tuan dan puan penawarnya, syifanya, iaitu daripada Al-Quranul Karim. Okey. Sebelum kita bincang apa yang perlu kita buat, maka perkara yang awal kita kena faham terlebih dahulu apa itu masalah, apa itu musibah, apa yang Allah telah jalankan hidup kita. Okey, kita fahamkan terlebih dahulu hidup kita sebagai manusia ni apa sebenarnya hakikat dia. Jadi, hakikat pertama ni kita tak boleh nak menafikan Allah jadikan kita hidup di muka bumi ini memang untuk bersusah payah. Memang kita kena penat. Memang kita kena letih. Okey, hakikat yang pertama ini dijelaskan oleh Allah yang menciptakan kita, yang memberikan kita segala-galanya. Kita boleh tengok dalam suratul Balad ya. Sambil saya bentangkan maklumat ni, kalau saya ada perlukan pembetulan, nanti tolong bagi tahu ya. Okey, surah Al-Balad, surah nombor 90 ayat keempat, muka surat 594. Ayat ni
Allah Ta'ala menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kata Allah, ada dua penegasan kat situ, laqad tu. Laqad tu maksudnya sesungguhnya benar-benar kami telah ciptakan insan fi kabadin, iaitu dalam keadaan menghadapi kesulitan. Memang kalau dia manusia, Allah memang ciptakan untuk kita melalui kesulitan. Okey. Tapi adakah sepanjang masa sulit? Sepanjang masa ada masalah. Nanti kita akan lihat bagaimanakah Tuhan yang menciptakan kita, yang memberikan kita masalah, memberikan kita ujian, Tuhan yang samalah yang akan memberikan kita solusinya. So, moga-moga ayat ni dapat memujuk kita, dapat memberikan keterangan kepada kita. Kita jangan ingat orang lain tak ada masalah, orang lain senang, tak. Memang hakikatnya selagi kita manusia, memang kita sulit. Okey. Perkara yang hakikat yang pertama ini juga saya nak bawa satu contoh. Ini kisah Nabi Allah Adam dalam surah Taha ayat 117. Taklah sampai 118-19. Tapi kita ambil satu ayat saja, 117. Yang mana ayat ini, kalau kita buka Quran, dia berada pada muka surat 320. Allah Ta'ala menyebut tentang pesanan Allah kepada Adam dan Hawa. Sebab kadang-kadang orang katakan seronok jadi macam Nabi Allah Adam. Betul tak? Seronok jadi Hawa. Mereka dah pernah masuk syurga. Kenapalah Adam turun daripada syurga? Betul tak? Kalau tidak, kita semua dalam syurga. Okay. Jadi, mari kita lihat. Apabila Adam diturunkan ke muka bumi ni, Allah mengatakan apa? Allah Ta'ala berfirman, Allah berkata kepada Nabi Allah Adam, Allah kata, faqulna ya Adam, inna hadha aduwwun laka wa li zawjika. Ini Allah pesan kepada Adam di dalam syurga. Ketika mana Allah kata, Adam, iblis ni musuh kepada engkau tau, musuh kepada isteri engkau. Dia kata, maka Allah pesan, fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Tuhan kata, jangan sebab iblis ni menyebabkan engkau dan isteri kau keluar pada syurga. Kalau kau keluar pada syurga, engkau akan menderita, engkau akan susah. Betul tak? Jadi, sebenarnya, kat mana senang? Kat mana nak dapat senang? Kat mana nak dapat kesesaan, kebahagiaan? Dalam syurga. Allah dah tahu dah, kalau kau turun kat dunia Adam, disebabkan iblis ni, engkau fatashqa, engkau akan menderita. Sebab itu, sesiapa kalau dia mencari dunia ini kebahagiaan yang hakiki, sebenarnya dia takkan dapat. Itu yang kita kata, selalu kita kata indah khabar dari rupa. Ingatkan, dapat bahagia, tapi sebaliknya, lagi kita cari, lagi kita tak jumpa sebenarnya. Sebab dunia ni memang tempat kita melalui kepayahan. Okay. Tuan-tuan perempuan, kita lanjutkan lagi. Saya nak nukilkan ada... Okey. Ini mari kita hayati pula hadis Nabi SAW. Kerana apa? Tuan-tuan, siapa manusia yang paling banyak masalah? Siapa manusia yang mempunyai tugas yang berat? Siapa manusia yang tak pernah rehat? Jawapannya adalah Nabi SAW. Tetap, manusia yang mulia itu telah meninggalkan kepada kita beberapa pesanan. Pesanannya Nabi sebut dalam hadis, dunia ni dia adalah sijnul al-mu'min. Dia penjara sebenarnya bagi orang beriman. Tapi bagi orang yang tak beriman kepada hari akhirat, dia akan anggap dunia ni sebagai syurga. Sebab itu, kalau kita hidup kat muka bumi ni, nak anggap dunia tu syurga, kita takkan jumpa. Sebab tu apabila kita takkan jumpa, itu yang kita rasa macam ada keluar istilah dunia ini, dunia ini zalim, dunia ini macam-macam. Dah sebab memang itu hakikatnya dunia. Kita tak boleh hidup dekat dunia ni sewenang-wenangnya. Kita tak peduli hukum hakam, kita nak pilih buat sebebas-bebasnya. Tak boleh. Kita umpama duduk dalam penjara.
Orang masuk penjara dia tahu, kalau kita buat luatan kat penjara dia tahu ada waktu kena tidur, ada waktu kena bertugas, ada waktu-waktunya. Begitulah kita hidup dekat dunia, ada banyak pantang larang. Jadi itu bukanlah dunia, bukan untuk syurga, tapi di akhirat nanti kita target untuk dapatkan syurga. Tapi nak syurga kenapa? Kena lelah, kena letih. Tajuk tu kita dah sebut pada tahun lepas lah. So ini kesinambungan dia. Baik, tuan-tuan perempuan, saya lanjutkan lagi. Banyak ni slide saya, ada berapa ni? Kita cuba walaupun, tapi tak perlulah terkejar-kejar. Tapi paling penting, kita dapatlah malam ni mutiara kata. Zaman sekarang ni orang suka healing-healingan, kita pun tak faham. Dulu tak pernah dengar istilah healing ni. Siapa tak tahu istilah healing tu. Tapi memang jiwa kita, sanubari kita memang perlu kepada ubatnya, perlu kepada terapinya. Jadi malam ni kita akan rujuk kaunselor yang terbaik, akan penghibur kita yang terbaik, penasihat kita yang terbaik adalah Allah, dan juga Allah menghantarkan seorang manusia yang pernah melalui kepayahan hidup. Tetapi apa yang Nabi telah hadapi sekarang ni, itu nikmat kesenangan syurga. Baik, tuan-tuan, kita lanjutkan lagi. Okey, Nabi pesan pada kita baik-baik. Dalam hadis yang sahih riwayat Al-Hakim, Nabi kata manisnya dunia ni akan bawa nanti rasa pahit di akhirat. Tapi siapa dekat dunia ni dia rasa pahit, akan membawa kemanisan di hari akhirat. Kalau ambil hadis ni, kalau boleh ingatlah, Allahu Akbar. Kita rasa dunia ni, walaupun orang nampak macam kita ni orang yang paling susah, paling banyak masalah kan. Tapi kalau kita faham hadis ni, sebenarnya kita rasa macam ringan. Kan? Sebab apa? Sebab kita nak manis nanti di hari akhirat. Hadis sahih. Okay, moga-moga kita dapat sedikit sebanyak terapi diri kita macam mana melalui hidup ni. Penjancelik dah bertahun-tahun kita lalui. Baik, tuan-tuan perempuan, kita sambung lagi Okey, ni saya tinggalkan, tuan-tuan boleh baca nanti. Okey, gambar rajah jari dengan air ni, ini adalah gambar Nabi nak kata air laut yang kau celup tu dengan jari kau tu, cuba kita angkat jari. Apa yang lekat dekat jari tu? Air yang hanya beberapa titik saja. Itulah dunianya. Tapi akhirat yang mana? Yang laut itu. Itu yang Nabi sebut tadi tu. Hadis-hadis ni dia bagi kita motivasi tau. Untuk kita move on, untuk kita bangkit teruskan hidup. Kan? Sebab apalah sangat dunia ni, kejap je. Penjancelik dah 2024, betul tak? Rasa macam Ramadan tu dah dekat sangat. Rasa macam Ramadan tu sekejap je. Betul kan? Nak puasa lagi. Kan? Penjancelik yang pahit tu telan ni je lah. Telan lalui dia. Percayalah. Kita akan dapat manis yang tidak akan rasa sedikit pun pahit nanti di hari akhirat. Kerana berbanding air titik dekat tangan lautan di hari akhirat, umpama akhirat. Baik, tuan-tuan perempuan, kita lanjutkan lagi. Okey? Hidup ni satu pengembaraan je. Dari Allah kita datang, kepada Allah kita kembali. Betul tak? So setakat ni, kita dah sampai mana dah kita mengembara. Okay, nanti kita akan lanjutkan lagi, insyaAllah. Kita panjangkan lagi. Baik. Hadis ni saya tak mau baca satu persatu, cuma saya nak bagi intipati dia. Menarik hadis ni tentang orang yang ada jenazah dibawa lalu depan Nabi. Maka Nabi SAW ni, Nabi ni bijak dalam menggunakan kesempatan. Apa saja nampak depan mata, apa saja yang ada pada Nabi, dia mereka guna perkara itu untuk bagi ilmu. Jadi ada satu jenazah ni, dia lalu, bukan jenazah tu lalu dia hidup, tak, orang bawa jenazah tu lalu lah. Kan? Lalu Nabi kata, kalamatan hadis tu Nabi kata, mustarih wa mustarahun minhu. Nabi kata, dia telah tenang dan yang lain pun tenang darinya. Tengok, Nabi kata, si mati tu
Yang kau nampak di bawah atas keranda tu, dia dah tenang dah. Dia dah tenang dah. Dia dah dapat ketenangan dah. Dan orang lain yang hidup pun telah berasa tenang. Maka para sahabat ni agak tak faham apa maksud si mati tu tenang dan orang lain tenang darinya. Nabi pun katalah, Nabi kata sebenarnya, kalau orang beriman itu dia dah mati, nyawa dia dah tak ada pada badan, maknanya dia telah mendapat ketenangan. Dia keluar daripada kepenatan dunia ni. Tengok, kan Nabi kata dunia ni penat. Bila nak mula berehat? Bila kita tak perlu lagi nak salat, tak perlu lagi nak puasa, tak perlu lagi nak baca Quran, tak perlu lagi ditipu penyakit? Jawapannya mati. Selagi hidup, kita tak lari daripada penat. Penat apa? Penat otak. Tetap. Penat emosi. Kadang-kadang orang nampak kita happy ni, tapi orang tak tahu di dalam ni, jiwa kita ni, Allahu Akbar, berat menyimpan pelbagai ribuan masalah. Tapi apabila kita baca ayat Quran, kita baca hadis Nabi, kita kata, oh, kalau aku nak tenang, aku nak rehat, aku nak lapar, lepas aku mati ya. Kita tak. Tapi kalau nak pergi kepada alam satu lagi, perlu ada bekalan lah. Saya nak tunjukkan hadis ini menunjukkan bahawa nak tenang bukan dekat dunia. Okey. Lepas tu Nabi kata, apa maksud orang lain tenang? Kalau jenazah itu bukan orang baik, maka orang yang hidup kata apa? Bagus dia dah mati. Tenang kita orang. Tuan-tuan. Sebab apa? Sebab yelah, tuan-tuan, sebenarnya orang jahat ni, orang zalim ni, sebenarnya dia telah menyebabkan orang di sekeliling kita jadi susah. Langit hilang berkat sebab dosa. Bumi hilang berkat sebab dosa. Bumi ni, kalaulah Allah Ta'ala tidak jaga bumi ni, kalau bumi ni marah sangat, dia boleh telan orang jalan atas dia. Macam Allah telankan Qarun tu. Tapi Allah biar dulu kan. Bumi ni dah macam, kan. Tapi apabila dia mati, kalau dia bukan orang baik, langit tenang, bumi tenang, orang hidup pun tenang. Itu maksud dia. Tapi kita pilih. Kita nak pilih yang mana? Kita nak pilih mendapat ketenangan ataupun pihak lain mendapat ketenangan. Sudah pasti kita nak tenang. Jadi moga-moga hadis riwayat Bukhari ni memberikan kepada kita suntikan bahawasanya, memang benarlah. Allah pun dah cakap tadi, kita sebagai manusia ni memang Allah jadikan kita memang kepayahan. Daripada kita lahir, payah nak lahirkan anak, payah. Betul tak? Nak besarkan anak, payah. Sampai anak tu dah berdiri rumah tangga. Ingatkan dah berdiri rumah tangga ni senanglah, betul tak? Kan sembang dengan pasangan. Senangkan kita bang sekarang bang kan? Anak kita semua dah kahwin, dah belajar. Tak adanya. Ada lagi yang sampai. Nak kena jaga cucu pula. Tu tak nak kena layan masalah rumah tangga anak-anak pula. Macam-macam. Sampai nak mati pun susah. Mana apa? Itulah kehidupan di dunia. Okey. Tuan-tuan perempuan, kita lanjutkan lagi untuk hakikat yang kedua. So ingat, hakikat pertama ni, selagi hidup, kita memang akan susah. Itu yang pepatah kata apa? Agi hidup, agi ngelaban. Lagi hidup kita kena teruskan. So moga-moga hakikat yang pertama ni dapat memberikan kita satu perangsang ya untuk kita teruskan hidup. Semoga kita kalau ada orang katakan, maksudnya kalau kita tengok macam aku, kalau kita rasa kita ni susah pada orang lain, so kita kena pegang dan macam mana fitrah hidup memang macam tu. Macam tuan-tuan keluar bekerja, sengaja kau orang kan pagi keluar kerja, petang balik kan. Kenapa tuan-tuan jadi okey, keluar boleh bangun pagi, balik petang, jam ke tak jam, rempuh je. Sebab kita dah berpegang bahawa nak buat macam mana, nak hidup perlu bekerja. Macam itulah, nak hidup perlu susah. So kita akan lalui dengan itu yang peribahasa kata apa? Alah bisa tenggal biasa. Kan? Macam itulah yang kita nak lalui hidup ini. Okay. Nombor 2, yang perlu kita faham, hidup ini sebenarnya adalah medan ujian.
Allah nak uji kita sebenarnya. Hidup ni, kalau kita tengok pada gambar raja ni, life is a test. Itu ni ujian. Okay. Siapa yang kata hidup ni ujian? Okay. Yang pertama, kita rujuk dulu di dalam surah bukan sekejap ya. Saya rasa macam sama tak nota saya dengan nota Tok Perempuan ni kejap. Saya rasa macam agak ada beza sikit ni. Kejap. Betul tak nota saya yang tu? Surah Insan ke saya buat surah lain? Betul, surah Al-Insan Ustaz. Surah Al? Insan ayat 76. Surah ke-76 ayat kedua. Betul lah selepas gambar tu. Ni ya, betul ya? Betul. Okey, kita tengok ya ayat 2 surah Insan ni. Ini surah manusia. Okey. Allah kata apa pada ayat nombor 2? Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali. Cuba tengok pada ayat perkataan ni nabtali. Allah kata apa? Kami cipta insan itu daripada air mani yang bercampur. Kami jadikan dia tu, hidupkan dia tu adalah untuk mengujinya. Nampak tak Tuhan kata? Rupa-rupanya kita hidup ni hasil daripada hubungan ibu dan ayah kita, maka Allah hidupkan kita adalah untuk diberikan ujian. Jadi untuk dia tempuh ujian tu, Allah bekalkan dia boleh mendengar, Allah bekalkan dia boleh melihat. Macam kita sekarang kan, nak tempuh ujian tu kita perlu mendengar. Dengar wahyu, dengar orang bagi semangat, kata-kata peringatan. Allah bekalkan kita telinga untuk mendengar. Lepas tu kita melihat apa yang jadi pada orang di sekeliling kita. Gunakan mendengar dan melihat untuk menempuh ujian hidup. Okey ya. Okey, kita lanjutkan lagi sekejap. Okey, kita pergi ayat yang berikutnya. Saya tak akan baca ayat satu persatu. Ini bukan tadabbur ayat, tapi kita ambil intisari saja supaya kita tahu kat mana kita nak rujuk. Baik, ayat yang berikutnya adalah okey, tengok dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, sama juga kita pernah baca ayat ni. Saya tak perlu nak ulang daripada ayat pertama sampai hujung, cuma kita tengok dekat situ jumpa perkataan liyabluwakum, untuk menguji siapa antara kamu amal dia paling terbaik. Tuhan nak tengok. Kalau Allah bagi dia nikmat sihat, dia terbaik tak pada gunakan kesihatan dia tu? Kalau Allah bagi dia nikmat, dia tak sihat, dia lalui tak ujian tak sihat itu dengan terbaik? Tuhan nak tengok siapa paling sabar, siapa paling syukur, siapa paling taat, siapa paling apa? Paling cepat untuk melakukan kebaikan. Itu ujian dia. Okey. Keputusan dia bila ujian tu? Keputusannya kita boleh jumpa dah sebenarnya waktu kita mati. Okey, mari kita tengok ayat yang berikutnya. Okey. Okey, setakat ni boleh ikuti dengan baik tak? Nampak tak dia punya susunan dia satu persatu? Okey. Sekarang kita lanjutkan lagi. Kalau orang tanya, ayat Al-Insan dengan Al-Mulk tadi tu umum sangat ujian dia. Ujian dia bentuk bagaimana? Okey. Dalam Al-Quran, okey, kita boleh tengok antara bentuk dia. Tengok dalam Suratul Baqarah ayat 155 halaman 24, Allah kata apa? Ni di antara bentuk ujian lah. Allah kata wala nabluwannakum. Ni. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan uji mereka bisyai'in. Sikit je Tuhan kata, sikit je. Uji dengan apa? Ada orang Allah uji minal khauf, ketakutan. Betul tak? Macam apa saudara kita di Palestin diuji dengan ketakutan mereka. Ada orang Allah uji dengan jual lapar. Ada negara-negara di Afrika itu memang tak cukup makan kering mereka. Allah uji dengan lapar. Tapi mereka tak uji dengan takut. Mereka tak ada musuh. Tapi diuji pula dengan lapar. Lepas tu wana qasnil amwal, ada orang diuji dengan kekurangan harta benda. Ini pun sangat kena pada banyak pihak. Dulu waktu sebelum PKP kita ada gaji yang besar, betul tak? Pekerjaan yang elok, dulu duit kita banyak.
Tetap berniaga kita untung. Tapi selepas Allah hantar ujian PKP ni, kan, ada orang kehilangan pekerjaan, duit simpanan dah tak ada, duit dalam KSP dah makin lama makin berkurang. Macam mana nak tempuh hidup nanti ni, umur yang mendatang ni? Contoh kan, Allah uji pada kekurangan harta. Allah uji juga dengan wal anfus, pada jiwa. Ada setengah orang Allah uji kehilangan insan yang selama ini, yang banyak memberikan dia kata semangat, orang yang paling faham dengan dia, paling sayang kepada dia, betul tak? Allah ambil dia pergi bertemu dengan Tuhan, betul tak? Ada orang Allah ambil suaminya, ada orang Allah jemput isterinya, betul tak? Ada orang Allah ambil buah hatinya di kalangan anak-anak dia. Allah uji ada yang macam tu. Dan ada orang Allah uji wathamarat, pada buah-buahan. Zaman dulu ni mereka hasil tanaman daripada pendapatan lah, iaitu buah-buahan. Okey, ini bentuk-bentuk dia. Okey, kemudian kita lanjutkan lagi. Okey, baca dalam surah At-Taghabun ayat 15. Okey, Allah kata antara bentuk ujian dia, yang ni saya pendekkan saja ya. Bentuk ujian tu Allah kata antaranya apa? Anak-anak kamu, harta kamu ujian, kata Allah. Oh, patutlah kan ada 5 orang anak, ujian sungguh anak ni. Anak perempuan dengan perangai dia, anak lelaki dengan perangai dia. Betul tak? Ujian kita. Jadi pandang anak-anak ujian, kan? Ujian. Jadi kalau kita pandang anak kita banyak masalah, itu yang kita rasa macam berat tu. Tukar dia. Tukar masalah tu kepada ni anak-anak aku ni ujian ni, ya Allah. Kan? Minta kepada Allah, bermonolog dengan Allah. Ya, betul tak? Tengok harta ni ujian juga. Okey, itu jadi antara bentuk-bentuk dia. Sebenarnya ada banyak lagi ya. Bentuk ujian tu cuma saya tak sempat nak senaraikan lah. Iaitu kita kena buat satu tajuk khas, ujian saja. Okey. Kalau kita rujuk dalam surah Al-A'raf ayat 168. Muka surat 172 Allah kata bentuk ujian tu apa? Bil hasanati was sayyiat. Allah kata ujian ni, oh rupanya dapat nikmat, dapat kesenangan, sihat, masa lapang. Oh rupanya ujian. Dan Allah bagi wasaiat, keburukan, bencana, musibah, masalah pun ujian. Nampak tak? Kita jangan nampak orang lain itu, jangan nampak kita tak ada ujian. Tak, kita penuh dengan ujian. Cuma berbeza-beza. Ada orang ujiannya pada kepayahan. Ada orang ujiannya pada kesenangan. Okey, kita lanjutkan lagi satu ayat. Okey. Ayat satu lagi kita boleh rujuk dalam surah Al-Anbiya ayat nombor 35. Allah kata perkara yang sama juga, tapi cuma ayatnya Tuhan kata وَنَبَلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ fitnah. Kami nak uji kamu dengan kesusahan dan kesenangan. Okey. Tuan-tuan, kita ni semua kan akan berada pada dua situasi, betul tak? Ada masa senang, ada masa susah. Ada masa gembira, ada masa sedih. Ada masa sihat, ada masa sakit. Ada masa tu serabut otak ni, rasa nak pecah kepala otak ni, betul tak? Tapi ada masa rasa macam tak ada masalah. Ada rasa, ada satu ketika tu rasa bahagianya lah. Tapi ada satu ketika Allah tukar kita kepada Allah, sabar je lah, sempit dada ni. Rupanya tak ada pun sebarang ruang kita tak diuji oleh Allah. Sebab kita akan melalui dua ni. Kan, tak? Susah pun ujian, senang pun ujian. Kita tak hidup di ujian. Kan? Okey. Tuan-tuan, kita lanjutkan lagi. Okey. Untuk melalui ujian tu, ini saya nak bawa dua masa tadi itulah. Okey, kita boleh ambil satu contoh. Pernah dengar tak orang kata hidup ni umpama roda? Kadang-kadang ibu kita pesan, nak, kau kena ingat hidup ini umpama roda. Ada kala kita ke atas, ada kala kita dekat bawah. Betul tak? Tuan-tuan tahu tak? Allah dalam Quran, dia bawa hidup ini umpama roda. Nak tengok ayat dia? Okey. Ayat dia, kita boleh rujuk dalam surah Al-Imran, ayat nombor 140, yang mana ayat ni sebenarnya tentang
para sahabat yang telah kalah dalam perang Uhud. Kita semua tahu sejarah ya. Nabi telah terluka, para sahabat kalah perang Uhud. Jadi apabila para sahabat rasa macam sangat sedih, kan? Nabi cedera mereka down sangat, macam kita, dalam istilah kita apa, down sangat, rasa macam dah tekanan sangat, rasa macam kusut sangat. Tetapi Allah pujuk mereka. Allah pujuk apa? Sebenarnya Allah nak pujuk, Allah kata apa? Allah kata iyamsaskum qarhun faqad mathal qauma qarhun mithlu. Allah kata, Allah pujuk mereka, lah engkau luka sekarang, engkau kalah sekarang, engkau cedera dekat perang Uhud ni. Sebenarnya musuh kau tu pun dia dah kalah pun sebelum ni. Itu tak perang Badar, itu tak. Tuan nak kata, lah engkau kalah perang Uhud tapi kau menang perang Badar. Mereka yang menang perang Uhud tapi mereka kalah dalam perang Badar. Itu yang Tuhan kata, wa tilka ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah mengatakan macam itulah keadaan hari-hari kami gilirkan sesama manusia. Tak, ini kita tengok kan. Ada masa dulu kita berada di atas, ada masa kita berada di bawah. Ada masa kita dapat kuasa, ada masa kita hilang kuasa. Tak? Ada masa kita dulu banyak duit kita. Ada masa kita tak ada dah duit. Dulu orang yang minta tolong dekat kita, Allah ubah hidup dia. Kita pula minta tolong kepada dia. Itulah hidup Tuhan boleh lakukan. Okay, tetapi ingat, masa kita berada di atas, ujian. Kita berada di bawah, ujian. Okay. Kemudian kita lanjutkan lagi. Okey, ada satu contoh kalau sini semua orang tahulah. Kan the best ya, di antara figura, di antara idola kita, kalau kita nak tengok manusia yang Allah beri hidup dia ujian dalam ujian yang macam pernah senang, pernah susah, ambil kisah Nabi Allah Yusuf lah. Kisah Nabi Allah Yusuf ni, betul tak? Para ulama kata, hidup Nabi Allah Yusuf ni kalau dibahagikan, separuh daripadanya ia mengalami fasa susah, cubaan. Dan hidup dia yang berikutnya senang dapat nikmat. Tapi, betul tak? Mula-mula sekejap je senang, betul? Susah, lepas tu senang. Kalaulah Rasul pun Allah boleh buat macam tu, macam mana dengan kita? Manusia yang Allah kasih, yang Allah sayang pun lalu macam tu, apatah lagi kita. Okay. Yang berikutnya, panjang lagi kita nak cerita ni. Okey, tuan-tuan, saya nak tunjukkan satu contoh benar ya, ayat Allah bawa dalam Quran. Ada orang ni dia tak kenal, dia tak tahu hidup dia sebenar-benarnya sehingga menyebabkan dia salah faham. Dia salah faham kat mana? Okey, kita tengok contoh ayat dalam surah Al-Fajr ayat 15 dan 16. Okey, ayat ni Tuhan kata orang yang pertama ya, orang yang pertama Allah uji dia apa? Mabtalahu, Allah uji dia dengan apa? Fa'akramahu, dia mulia, dia senang, dia mewah. Tapi orang ini dia salah faham. Dia ingat apabila Allah muliakan dia, Allah bagi dia jawatan, Allah bagi dia kuasa, dia ingat Allah tu apa? Rabbi akraman. Dia ingat Allah itu muliakan dia. Dan ada satu lagi pihak manusia, dia tersalah sangka. Dia kata apa? Wa amma idza mabtalahu faqadarahu alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Satu pihak pula kata Allah sempitkan rezeki dia, maka dia pula kata Tuhanku ni tak sayang dekat aku ke? Tuhan ni kenapa dia buat hidup aku macam ni? Orang lain senang aja. Kenapa aku susah? Nampak tak, dia salah sangka. Tapi kita belajar tadi yang Allah buat kepada dia fa'akrama wa na'amah tadi itu tak, itu ujian. Tuhan nak tengok macam mana dia lalui hidup dengan senang. Begitu juga orang susah. Jadi kita jangan salah sangka. Kita jangan ingat Tuhan kayakan kita itu tanda dekat dunia Allah cinta kita. Enggak begitu. Kena hati-hati. Begitu juga kalau Allah bagi kita masalah bertimpa-timpa, tu tak, bukan bermakna Tuhan tak sayang kat kita.
pergi kepada tajuk ujian. Okay. Kita lanjutkan lagi ya. Okey. Kemudian kita tengok dalam surah Al-Hadid ya, ayat nombor 23. Ayat nombor 23, muka surat 540. Allah Ta'ala menyebutkan tentang Allah pujuk kita. Allah kata apa? Janganlah kau bersedih dengan apa-apa yang hilang daripada engkau. Engkau janganlah bergembira dengan apa-apa yang kau dapat. Nampak tak Tuhan kata apa kat kita? Kadang-kadang, ialah kita manusia kan, lemah imannya. Kan kejadian kita ni memang penuh dengan emosinya, ada hati perasaannya. Tapi Tuhan pujuk. Yang hilang tu jangan disedih, kata Tuhan. Lepas tu dapat satu benda, jangan lagi gembira pula. Yalah, tu ujian. Hilang sesuatu daripada tangan kita, ujian. Allah tak hilangkan sesuatu pun adalah ujian. Okey. Kita lanjutkan lagi tentang kenapalah Allah nak bagi ujian ni. Kenapa? Okey. Jawapan dia, yang pertama, kita rujuk dalam surah Al-Ankabut ayat nombor 1. Kita kena baca, kita kena sebut agak laju sikit sebab banyak ni kita nak cerita ni. Okey. Dalam surah Al-Ankabut ayat pertama, Allah bagi kita jawapan. Kenapa Allah nak beri ujian kepada kita ni? Kerana Tuhan tak nak kita ni hanya pandai berkata-kata. Contohnya macam ni. Siapa dekat sini, kita ada berapa orang, kita ada 100 orang ni. Dia memang maksimum 100 je. Dr. Marina, 100 kan? 100, okey. Ada yang ikut, yang dekat FB Mihrab Circle? Mihrab Circle FB tertutup Ustaz. Tapi YouTube tu, YouTube buka. YouTube tu kita akan share recording selalunya. Okey, baik. Okey, maafkan Bu. Okey. Kalau kita baca ayat ni, sebenarnya, dan ingat ya, nak masuk syurga ni, dia perlu ada bukti tau. Tuhan tak, siapa dekat sini yang dia beriman pada Allah? Saya, kita kata. Siapa dia beriman tentang adanya hari pembalasan? Saya, kita kata. Semua kata, ya kami beriman. Kami beriman dengan rukun 6 tu. Kami percaya syurga tu benar, neraka tu benar, betul tak? Kita percaya malaikat di wujud, kiri kanan kita percaya. Kan? Tetapi, tak cukup dengan hanya kata kami percaya. Selagi mana kita belum lagi Allah memberikan ujian. Tuhan nak tengok, kau percaya tak syurga ni wujud? Maka diberikan kita dengan ujian. Okey. Percaya tak Allah Ta'ala ni Tuhan yang menciptakan segala-galanya? Tuhan bagikan ujian. Baik, kita sambung lagi. Dalam surah Baqarah ayat 214, okey, ayatnya panjang, cuma saya nak sebutkan dekat ayat ni sebenarnya kalau kita baca kan, Tuhan akan baca ayat ni macam, ayat ni Tuhan kata, siapa yang layak tak layak masuk syurga? Dia kata, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalawna min qablikum. Okey, terus pergi pada terjemahan ayat dia. Allah kata apa? Dia kata, patut ke engkau menyangka kau layak masuk syurga sampai kau belum diuji apa-apa lagi? Semua orang kata, Rabbana atina fid dunya hasanah. Semua orang kata, ya Allah, Allahumma inni as'alukal jannah, berilah kepada aku syurga, ya Allah. Kan? Kalau kita baca ayat ni, Tuhan kata, engkau belum layak lagi untuk masuk syurga selagi mana engkau belum lagi melalui macam mana orang-orang sebelum engkau lalui. Lalui apa? Al-ba'sa'u wad-dharra'u wa-zulzilu. Orang dulu ni Allah telah uji mereka dengan kepapaan, kesempitan harta benda. Allah uji dengan kesengsaraan, sakitnya, lukanya. Lepas tu Allah uji mereka dengan ketakutan. Tak? Maknanya Tuhan nak kata, nak masuk syurga kena susah. Kena lepas ujian. Jadi lepas ni kalau kita susah, kita pujuk hati kita. Kan? Pujuk hati kita, aku nak masuk syurga, aku nak masuk syurga, aku kena sabar. Aku kena sabar. Kan? Tengok pasangan kita ni macam memang memberi tekanan, contoh kan. Tengok anak-anak kita, tengok bos kita ke kadang-kadang kan, bagi dukaan pada kita, cabaran kita.
dengan kerja kita, ya Allah, penatnya zaman sekarang ni bukan sampai penat bekerja. Kan? Tambah lagi orang perempuan nak buat kerja rumah, betul tak? Rasa macam penat dah. Kan nak kena masak, nak kena kemas, nak kena apa. Tapi dia kuatkan hati dia. Lah, aku nak syurga dari Allah ni. Jadi apa dah salah? Kalau aku sabar sikit je lagi, sabar. Jadinya begitulah umpamanya kan. Okey, sebab nak masuk syurga. Okey, kita lanjutkan lagi. Saya nak bawa satu contoh benar kisah perempuan kulit hitam. Lepas ni, ingat kisah ni. Kisah perempuan ni, saya ada letakkan dalam hadis tu, dalam terjemahan dia. Satu hari Atha ni tabi'in. Dia jumpa Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni sahabat Nabi lah. Dia cakap dekat Atha, dia kata, kau nak tak aku tunjukkan kau seorang perempuan, dia ni calon di syurga. Atha kata apa? Nak. Cerita siapa dia. Ibnu Abbas pun kata, ni perempuan yang kulit hitam yang kau nampak ni, perempuan ni dulu dia pernah duduk zaman Nabi, dia pernah datang jumpa Nabi. Perempuan ni sebenarnya dia siapa? Perempuan ni adalah seorang perempuan yang Allah uji kepada dia dapat satu kesakitan, penyakit. Kalau dia sampai penyakit tu, dia tak sedarkan diri. Dalam masa yang sama, aurat dia akan terbuka. Ini saya pernah sebut sebelum ini juga. Mungkin kita juga pernah dengar. Ulama khilaf lah. Ada yang kata dia macam selalu kena rasuk jin. Ada yang kata dia selalu, ada yang kata dia macam kena sawan. Wallahu ta'alam. Tapi yang pasti perempuan ni, dia tak minta untuk dia lupa diri. Tapi Allah yang hantar pada dia. Kan penyakit itu, sampai auratnya terbuka, dia jumpa Nabi. Dia jumpa Nabi ni sebenarnya nak apa? Dia nak sembuh. Dia nak Nabi doakan dia sembuh. Lalu Nabi SAW tawarkan kepadanya 2 tawaran. Cuba ambil tempat kita, cuba ambil balik masalah yang menggunung tinggi ni. Kan? Cuba kita letakkan masalah kita tu, kesulitan hidup kita, kesakitan yang kita tanggung ni, dengan kisah perempuan ini. Perempuan ini, apabila dia jumpa pada Nabi, Nabi bagi dia solusi pertama, engkau ada pilihan. Kalau kau sabar dengan penyakit yang Allah bagi kepada engkau, Allah akan tukar kepada engkau syurga. Tapi kalau kau nak minta aku doa engkau sembuh, aku akan doa dan kau pasti sembuh. Kalau kita duduk tempat perempuan ni kan, kalaulah kita duduk dapat jumpa Nabi kan, dengan masalah yang jatuh, bagi dia tiba tangga ni kan berguling-guling kita kan. Kita dah memang boleh sakit. Minta dah teruk sangat kita ni. Dah tak tahan dah. Kan? Kalaulah Nabi boleh doakan kita sembuh, tak ada masalah. Itu tanda tak? Tapi Nabi kata kalau kau sabar dan ujian tu, Allah tukar syurga. Tahu tak perempuan ni pilih apa? Perempuan dia kata kalau macam tu aku pilih sabarlah ya Rasulullah. Kenapa? Sebenarnya dia nak apa perempuan ni? Dia nak apa? Dia nak syurga. Kemudian dia minta kepada Nabi satu permintaan lagi. Cuma dia kata, kalau aku boleh terima ujian aku tak sedar diri ya Rasulullah. Kan, aku pilih jalan sabar kerana aku nak syurga. Tapi macam mana dengan aurat aku ni? Aurat aku akan terbuka ya Rasulullah. Maka Nabi pun doa kepada dia supaya kalau penyakit dia sampai, aurat dia tak terbuka. Hadis riwayat Bukhari. Okey. Ini baru satu hadis ya. Banyak lagi hadis lain lah. Jadi, janganlah bersedih. Bangkit. Tenangkan hati. Buang fikiran yang kusut. Ya, sebenarnya Tuhan nak bagi kita perkara yang sangat manis yang sedang menanti kita. Telanlah pahit itu. Seperti mana kita pernah telan ubat yang pahit kerana nak sembuh. Maka telanlah ujian itu kerana nak dapat kemanisannya. Kerana kita percaya hidup ini hanyalah untuk ujian saja. Tak lama dah. Masa ni berjalan dengan laju.
Okay. Tapi kalau kita kata macam mana saya nak kuat semangat ni, kan? Orang lain mungkin senang, kita susah. Tak apa, ni belum habis lagi. Panjang lagi kita nak cerita. Okay. Kita teruskan ya. Okay, tengok dalam surah Muhammad ya, ayat 31. Yang ini saya sebut secara sepital lalu saja. Ayat ni Allah bagi hikmah tentang kenapa para sahabat ni kena korban diri, kadang-kadang kena korban wang ringgit. Mereka akan korbankan nyawa, akan tinggalkan anak-anak, tinggalkan harta. Kan, kenapa Allah perintahkan mereka berjihad? Sebenarnya Tuhan nak tengok siapa antara kamu yang dia berjuang dengan bersungguh-sungguh, siapa di kalangan kamu yang sabar. Tuhan nak tengok, betulkah kau beriman ni? Kau percaya tentang syurga tu? Kau percaya tentang ganjaran pahala yang Allah sediakan? Okay. Kemudian kalau kita tengok satu surah Al-Ankabut ya, ayat nombor 3, ayat ni Tuhan kata apa? وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Tuhan pujuk kita. Sebab tu kita ni kena banyak baca cerita-cerita orang terdahulu, tuan-tuan. Baca cerita-cerita orang yang berjuang. Kan? Allah dah kata, kami uji orang dulu ni daripada mereka. Maka orang dulu yang telah Allah bagi ujian, Allah dapat tahu siapa yang sebenar-benar beriman dan siapa yang sebenar-benarnya tidak beriman. Itulah hikmah Allah memberikan kita ujian, masalah, kesakitan, musibah dalam hidup. Tuhan nak tengok macam mana kita lalui dia. Semoga-moga kita nanti apabila bertemu dengan Allah, kita dalam senarai mendapat anugerah syurga Firdaus. So akan dipanggil, Hajah sekian-sekian, sila ke depan. Masuklah pintu syurga di sebelah kanan. Dan Allah panggil, Fulan, besi Fulan, ke depan kamu. Masuklah syurga di pintu yang satu itu. Tetap macam orang Kongo dipanggilkan. Oh, bangga kita telah berjaya belajar diploma, ijazah dan sebagainya. Jadi kita tak nak dapat result nanti di hari akhirat. Kita adalah orang yang berputus asa, orang yang menyalahkan Tuhan, orang yang menyalahkan agama dan sebagainya. Itulah hikmah ujian. Baik. Satu lagi yang kita nak ambil pada perkara ketiga untuk kuatkan lagi, tukar sakit tadi pada ujian. Tukar masalah tu pada ujian. Sekarang kita nak tukar lagi. Kita nak cantikkan sakit tu, masalah tu dengan ibadah. Ni kita dah nak berdamai dah, kita dah memang nak, hati kita ni macam dah boleh terima dah sikit, kata tak? Tapi kita nak terima dengan hati terbuka lagi ni. Maka kita kena tukar cara kita fikir, tukar ia dalam bentuk ibadah. Tukar dia kepada bentuk ibadah. Kalau kita tukar bentuk ibadah, mesti kita fikir pahala, betul tak? Kalau kita fikir dia membebankan, dia berbeza. Tapi kita fikir apa? Ini ibadah ni, ibadah. So, kalau kita fikir ibadah, mesti kita akan ingat Allah pasti bagi ganjaran. Okey. Untuk hakikat yang ketiga ni, saya nak nukilkan surah Al-Mu'minun ayat 115. Allah kata, hidup ni sebenarnya adalah untuk apa? Tuhan dah cakap dah, afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa anakum ilaina la turja'un. Allah Ta'ala kata, Allah bertanya, apa engkau sangka kami jadikan engkau ini sia-sia? Maksudnya Tuhan nak kata, engkau ingat kau hidup kat dunia ni hanya untuk makan, minum, kahwin, rumah tangga, dapat anak, dapat cucu, kerja siang, malam, balik, pagi, petang. Itu je ke yang kau tahu kami jadikan kau ni? Tak ada tujuan yang utama ke? Lepas tu Tuhan kata, apa kau sangka kau nanti takkan kembali kepada kami? Tak. Maksudnya Tuhan nak bagi tahu apa? Hidup ni ada tujuan dia. Tujuan tu nanti sebenarnya nak pergi kepada Tuhan. Ingat tak saya buat tunjuk gambar yang bas tadi tu kan? Life is a journey. Kan? We come from Allah. Kita datang dari Allah. Kita kembali kepada Allah.
Kerana hidup ini adalah untuk beribadah. Dan kita tengok ayat dalam surah Az-Zariyat, ayat yang selalu kita baca. Okey, ayat nombor 56. Okey, ayat ini Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah dah bagi tahu pada kita dah, aku tak ciptakan jin, aku tak ciptakan manusia ni melainkan supaya mereka sentiasa beribadah kepada Allah. Oh, rupa-rupanya jin pun ada ujian ke? Ya. Okey. Manusia pun untuk ibadah. Okey, tuan-tuan, untuk dapatkan lagi rasa ibadah tu, kita kena kupas sikit apa makna ibadah. Kalau sebut ibadah ya'budun, ingat tak perkataan abdun kat situ? Ada perkataan hamba kan? Ya'budun, iaitu dikaitkan dengan perkataan ibadan, abdun, hamba. Okey, ibadah tu apa? Dari sudut bahasa, ibadah ni maknanya merendah diri dan tunduk. Maksudnya perkataan ibadah ni, dari sudut bahasanya sebenarnya, kalau kita merendah diri pada Allah, kita boleh tunduk dengan apa yang Allah aturkan. Tunduk maknanya kita terima, kita pasrah, kita patuh. Satu ketika Tuhan beri kita ujian pada harta, kita tunduk. Kan? Kita ikut je. Sebab itulah nilai ibadah. Okey, kita merendah diri tu maksudnya Tuhan suruh kita ikutlah. Jangan lawan. Jangan kita tak terima. Sebab itu nilai ibadah. Okay, dari sudut istilah dia, ibadah ni adalah buat apa saja yang Allah cinta dan Allah redha, sama ada pada ucapan atau pada perbuatan. Itu ibadah. Okey, saya nak tanya, Allah suka tak kalau kita terima musibah dengan hati yang lapang? Semua orang kata Allah akan suka. Kalau Allah suka tu, ibadah tu. Tetap. Allah suka tak? Allah cinta tak? Kalau kita boleh sabar di atas ujian kesakitan, itu ibadah lah. Tetap. Allah suka tak? Kalau Allah bagi ujian dari sudut kita sihat, tapi kita gunakan kesihatan untuk tolong agama Tuhan, tetap. Allah suka. Allah suka ibadah. Tetap. Allah contohnya ada orang ni, dia sebagai seorang lelaki, contoh, dia tahu aku sebagai seorang suami, aku kena cari nafkah. Penat ke, siang ke, malam ke, pada petang, aku kena cari nafkah. Contoh kan. So Allah suka tak dia mencari nafkah? Itulah ibadah. Ada isteri pula, dia kesian tengok suami dia duduk kat bandar, kadang-kadang susah kalau nak seorang dia bekerja, kan. Perlu juga dia bantu suami dia. So, dia jadi ibadah. Okay. Tukar semua dalam hidup ni, tukar jadi ibadah. So, kita takkan rasa macam beban. Maksudnya, ibadah ni memang satu bebanan juga. Tapi kalau sebut ibadah ni, dia jadi macam, dia nampak macam, tak macam kita kata masalah lah. So, pada sebut ibadah ni, kita kata, kita akan ingat, aku ni hamba, Allah tu Tuhan. Kan? Jadi, apa saja yang Allah Ta'ala datangkan kepada aku, kalau aku ni hamba, Tuhan aku adalah Allah, maka aku kena ikut je lah. Aku kena taat lah. Aku kena rendah diri lah. Aku kena patuh lah. Sebab aku ni hamba. Kan? Satu hari, satu ketika Allah aturkan hidup kita dengan kesenangan. Kita terima. Tak ada. Kita terima kesihatan. Allah bagi sakit. Terima. Maksudnya kita ni bersedia menerima apa saja Tuhan aturkan kerana kita adalah hamba. Hamba itulah yang dikaitkan nilai ibadah. Ya, dengan nilai ibadah. Baik, tuan-tuan perempuan, saya lanjutkan lagi. Okey, begini. Kenapa masalah, kesempitan, apa saja dalam hidup ni dipanggil ibadah? Ingat tak saya sebut tadi tu? Kita takkan dapat lari daripada dua situasi tu, betul tak? Sama ada kita duduk dalam keadaan kita dapat kesenangan ataupun sebaliknya. Jadi Allah Ta'ala ni, dia takjub sangat dekat orang beriman ni. Allah Ta'ala kata apa?
Wih, heran sungguh orang beriman ni kan. Hidup dia ni sentiasa baik. Sentiasa baik macam mana? Kalau dia dapat kegembiraan, kesenangan, dia syukur. Kalau Allah Ta'ala bagi dia kesusahan, dia sabar. Betul tak? Itulah Allah suka. Allah kata, kalau dia berada dalam dua situasi ni, itulah yang terbaik untuk dia. Kita tak boleh lari daripada dua situasi ini. Cuma tuan dah tengoklah, kan, syukur tak dia ni, sabar tak dia ni. Okay, tapi orang beriman ni, dia boleh lalui dua-dua tu dengan penuh keimanan. Baik. Tuan-tuan perempuan, saya lanjutkan kepada hakikat yang keempat. Dia sampai 6 ke 7. Solusi tak? Kita tak masuk lagi solusi ni. Nanti kita tengok waktu bagaimana, nanti kita akan kupas dia. Okey, nombor 4. Nombor 4, pujuk lagi hati kita. Kita dah semakin, kita ni dah semakin apa, dah semakin positif dah ni. Kan? Bukan sekadar dah damai dah, hati kita ni macam, lapang dah. Kan rupanya selama ni, apa yang kita tempuh ni ada pahala rupanya kan. Ada nilai ibadah rupanya. Lepas tu, kita belajar hakikat yang keempat. Apa yang berlaku kepada kita tu sebenarnya sudah pun qada dan qadar. Sudah pun ketentuan dan ketetapan Allah. Betul tak? Siapa yang nak dia berpisah dengan orang yang dicintai? Tak ada siapa nak. Tetap. Siapa yang dia nak untuk dia jadi susah? Tak ada. Tetap. Siapa yang nak dia tak cukup wang ringgit? Tak ada. Siapa yang nak Allah memberi kepada dia tekanan hidup? Tak ada. Tak ada orang yang nak hidup sulit. Tetapi Allah Ta'ala ni, dialah yang telah meletakkan berapa tahun nak bagi dia sihat, berapa tahun nak bagi dia sakit. Nanti dia kembali kepada Allah dalam keadaan macam mana? Dia mati dalam sihat ke? Dia mati dalam sakit? Tuhan telah tetapkan. Tuhan telah tetapkan. Masa muda dia ni, macam mana dia? Masa tua dia nanti, macam mana? Tuhan telah tetapkan. Anak-anak dia ni, masa remaja dia, macam mana dia akan jumpa kaedah anak dia? Nanti masa dia dah mula kerja, Allah telah tetapkan. Ada tak? Jadi apabila kita dapat mengingati perkara macam ni, so dia akan jadi macam, ini kita kata jatuh cinta pada takdir tu. Kan? Kenapa kita kata jatuh cinta pada takdir? Kerana kita tahu Allah penyayang, betul tak? Ar-Rahman kan? Ar-Rahim, betul. Kita tahu Allah Ta'ala ni maha hakim, betul tak? Maha hikmah kan? Jadi Tuhan yang sayang kita tu, Tuhan yang pengasih kepada kita tu, Tuhan yang menumpang dunia untuk kita, Tuhan yang bagi kita rezeki, Tuhan yang bagi kita nyawa ni, Tuhan yang itulah yang telah melukiskan, yang telah menulis apa yang berlaku kepada kita. Tidak? Oh, rupa-rupanya selama ni Tuhan sayang dekat aku ya. Sayangnya Tuhan tak sama macam kita faham sayangnya manusia mesti nak kena senang aja. Tak. Takkanlah Allah Ta'ala itu zalim. Takkanlah Allah Ta'ala itu jahat. Sedangkan dia ada nama-nama dia yang maha penyayang, maha pengasih, maha al-hakim kan. Okay. Jadi untuk kuatkan hakikat yang keempat ni, kita ambil ayat Quran. Ya Allah kata dalam surah Al-Hadid, ayat nombor 22. Allah mengatakan, Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'ah. Tuan dah cakap tak? Tak ada mana-mana musibah
Ya Allah, tibakan di bumi ni, sama ada bukan, kalau tak berlaku kepada bumi, contohnya banjir ke, betul tak? Kepuk bumi ke, kan kekurangan tanam-tanaman ke, tak ada air ke. Kan? Allah kata, begitu juga tak ada apa pun yang tak menimpa kepada kamu ni, kata Allah. Melainkan dia telah tertulis di dalam kitab. Sebelum kami ciptakan benda tu, dia telah tertulis. Itu yang selalu kita pujuk diri kan. Ataupun kawan-kawan kita pujuk kita. Kan. Perkara ni telah tertulis. Ia sudah takdir. Betul lah tu. Okay. Kemudian, kita baca satu lagi ayat. Dalam surah Taubah, ayat 51. Allah kata apa? Allah kata, قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا. Katakanlah Muhammad kepada mereka, Muhammad, sampaikan kepada umat kamu. Tidak sekali-kali akan menimpa kamu suatu pun, melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Nampak tak? Maksudnya, apa berlaku tu? Sudah ketetapan Allah. Kita pesan pada anak kita, nak, ibu jadi macam ni, family kita jadi macam ni, nak. Dulu nak, kita senang kan, boleh ke mana-mana ni. Naik kapal terbang senang, nak pergi lancung senang. Tapi sekarang, ayah dah tak boleh macam dulu nak. Kan? Ayah dah tak boleh jalan jauh dah. Kan? Kita dah kehilangan dah. Kan? Mungkin wang dah tak ada dah. Semua itu telah Allah tetapkan kepada ayah. Allah telah tetapkan kepada kita. Okay? Pujuk diri tu. Positifkan orang lain. Okay. Kemudian, kita sambung lagi. Dalam surah At-Taghabun, ayat nombor 11. Okay? Kita boleh tengok ayat tu, saya tak perlu saya sebut secara panjang, tapi kita ambil ayat tu, kata, Ma asaban musibatin illa bi'idhnillah. Tak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang, mereka dengan izin Allah. Tengok, kita jumpa 3 perkara. Dia telah tertulis di dalam kitab, dia telah pun ditetapkan, dan ia berlaku dengan izin Allah. Berlaku dengan izin Allah. Baik. Saya lanjutkan. Bolehkah? Dapat tak sesuatu? Okey. Dalam suratul Baqarah ayat 156, ya, muka surat nombor 24, sebenarnya ini apa tadi? Ini bawah tajuk apa tadi tu? Ketetapan Allah. Okey. Okey. Sebenarnya, kenapa Allah Ta'ala ni dia boleh buat kita sesuka hati Kan? Dia boleh ubah hidup kita, Allah Ta'ala boleh colourkan hidup kita ni. Daripada bahagia pergi kepada tak bahagia, sempit pada lapar. Tuhan buat sesuka hati dia kepada kita. Jawapannya, kerana kita innalillah. Kita ni kepunyaan Allah. So Tuhan kita adalah Allah. So Allah boleh buat apa saja yang Allah boleh buat pada kita, apa saja. Tuhan nak sempitkan rezeki, Tuhan nak lapangkan rezeki, Allah boleh buat. Kerana diri kita ni pemiliknya adalah Allah. Hidup kita ni pemiliknya adalah Allah. Umur kita pun milik Allah. Allah boleh panjangkan, Allah boleh pendekkan. Dan kesihatan kita, Allah yang punya. Dia boleh bagi lama sihat, dia boleh bagi lama sakit. Tetap. Allah boleh bagi orang sekeliling kita ni, hati dia bagus, Tuhan juga boleh buat yang sebaliknya. Ingat, kita ni kepunyaan Allah. Jadi kalau kita kata kita ni pemilik kepunyaan Allah, so kita akan lalu hidup ni. Seolah kita kata, Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu, Ya Allah. Kau nak buat apa pada hidup aku? Aku serah kepadamu, Ya Allah.
Tetapi bukanlah serah bulat-bulat macam tu. Kita minta Allah yang baik lah. Betul tak? Sebab tu Nabi kalau dia baca zikir pagi, dia minta apa? Dia minta yang baik. Nabi kata, Ya Allah, berpagi-pagi aku sebab Kau, Ya Allah. Aku minta kepadamu, Ya Allah, kebaikannya pagi ini dan apa-apa yang selepasnya. Ingat tak Nabi minta? Memang kita kata Allah ni milik kita, dia akan buat kita ni macam-macam. Dia boleh buat sesuka hati, betul. Tapi kita boleh minta kepada Allah untuk berikan kebaikan, jauhi keburukan. Tapi kita dapat satu kefahaman ni yang asas, kita ni serahlah kepada Allah untuk Allah buat kita apa-apa. Tapi kita minta lah yang baik. Tapi kalau tak dapat, pasti ada sesuatu. Kita akan sampai kepada tajuk tu. Pasti ada sesuatu tu, kita akan sampai sekejap lagi. Okey. Kemudian, hadis ni, mari kita tenangkan jiwa kita dengan hadis yang kata sebelum Allah menciptakan makhluk ni, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50,000 tahun dah, takdir kita telah ditulis oleh Allah, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Kemudian kita masuk yang kelima. Okay. Kita ada waktu sempat ke ni? Okay. Perkara yang kelima. Okay. Agak-agak macam mana sekarang dalam perempuan, cara fikirnya, cara pandang, hatinya macam mana terhadap kepayahan, salah, sakit ke, apa-apa saja. Okey. Moga-moga yang 4 hakikat yang pertama tu dah memberikan kita satu panduan untuk kita lalu hidup ni. Macam je hidup ni. Kan? Yang pertama tadi apa? Memanglah hidup ni sebagai manusia, dunia ni memang tempat kita bersusah. Yang kedua apa? Ujian. Lagi hidup, lagi tu ada ujian. Nombor 3, apa dia nombor 3 tadi tu? Hidup ni umpama roda. bukan. Yang nombor 3, hakikat 3 tadi tu. Hidup sebagai ibadah kan? Ujian adalah ibadah. Ujian tu adalah Ibadah. untuk buat pahala, ya, untuk buat pahala. Okey, dan dapat kasih sayang Tuhan, rahmat Allah. Dan nombor 4, dapat belajar apa yang berlaku sudah pun ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah cuma menjalankan saja apa yang telah dia tetapkan. Okay. Yang kelima, apa yang telah Allah tetapkan berlaku dalam hidup kita ini sebenarnya ada banyak hikmahnya. Ada banyak kebaikannya. Pasti ada kebaikan. Selalu kan kita pujuk kawan kita kan, sabarlah ya, kita kata sabarlah Limah, kita kata kan, pasti ada hikmahnya. Kita memang cakap wajib ada hikmahnya, wajib. Apa yang Allah nak tunjukkan, apa yang Allah nak bagi, kita yakin pasti ada kebaikan. Okey, ayat yang kata pasti ada kebaikan tu kat mana? Selalu orang tahu ayat ni kan. Ayat nombor 216. Muka surat 34. Ini ayat yang selalu kita kena ulang-ulang. Kan? Rasa macam dah tak daya dah. Dah kan. Baca ayat ni, tadabbur, dia ingat ayat ni, pujuk hati tu. Sebab syaitan ni, dia akan lemahkan semangat kita. Dia yang akan menampakkan masalah tu besar, complicated. Padahal kecil je. Okay. Jadi ayat ni Tuhan sebenarnya asal-asalnya adalah tentang perang. Kan? Perang ni, tak semua orang suka pergi perang ni. Berat kan? Terpaksa korbankan diri kan? Tapi Tuhan kata, kamu diwajibkan berperang. Sedangkan ia perkara yang kamu benci. Boleh jadi kau tak suka pergi perang tu. Sebenarnya ia baik bagi kamu.
Dan boleh jadi kamu suka tak nak pergi perang tu, padahal ia buruk bagi kamu. Ada kesan buruk dia. Jadi kita tukar, ambil ayat ni, tukar kepada perang ni, kan? Tukar dia kepada selain pada perang. Umum, kita ambil umum. Contohnya Tuhan kata, kamu telah ditakdirkan, kamu sakit. Sedangkan ia adalah perkara yang kamu tak nak. Betul tak? Siapa nak sakit? Tapi Tuhan kata, kamu ditetapkan untuk sakit. Kamu tak suka dia. Boleh jadi kamu benci pada dia, sedangkan ia baik bagi kamu. Tetap. Tuhan kata, boleh jadi kamu suka sihat, sebenarnya ia adalah buruk bagi kamu. Kita tukar contoh perang ni kepada contoh-contoh yang lebih umum. Okay. Kenapa Allah Ta'ala boleh cakap macam tu? Kan? Ayat hujung tu, Tuhan bagi tahu dah. Allah sentiasa tahu, sedangkan kamu tak tahu. Tetap. Kita hari ni, contoh kan, macam-macam kita minta pada Allah. Kita ingat yang kita minta tu bagus. Kita tak tahu apa kesan buruk dia kan. Sebab itu kadang-kadang Allah tak bagi yang kita minta tu, Tuhan tukar benda lain. Faham tak? Sebenarnya sebab Tuhan tahu apa yang kita minta tu sebenarnya kadang-kadang ada kesan buruk dalam jangka masa yang panjang. Tapi kita tak tahu benda ke depan. Esok pun kita tak tahu. Minggu depan pun tak tahu. Apatah lagi tahun depan. Kita tak tahu. Contoh, mungkin ada orang dia minta, ya Allah, bagilah aku kaya macam si fulan tu kan. Ada ni, ada ni, ada ni, ada ni. Contoh. Bukan tak boleh minta, contoh. Tapi Allah Ta'ala sentiasa bagi kita cukup-cukup makan je lah. Kan? Apa kata kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang, contoh. Kan? Mungkin kita tertanya, aku semayang, aku ikut semua Tuhan suruh, aku tak aurat, aku ngaji Quran. Kenapa Tuhan tak makbulkan permintaan aku tu? Ambil ayat ni. Sebenarnya Tuhan tahu, engkau ni kalau kaya macam orang tu, kau jadi apa? Mungkin kau lupa diri. Kan? Mungkin kau akan jadi sombong. Mungkin kau jauh pada Tuhan. Tak tahu. Saya ada adik keluarga yang sampai sekarang boleh dapat anak, contoh kan. Kita selalu pujuk dia. Sabar ya dik, sabar dik. Allah tahu kan, kau nak sangat anak, tapi Tuhan tak bagi kau anak. Kerana Tuhan tahu kan, mungkin kau belum bersedia untuk terima anak. Kan? Mungkin, tak tahu, ada orang dapat anak perempuan semua. Kan? Bila dapat anak lelaki ni, cemburu tengok anak lelaki kan. Tuhan tak bagi, Tuhan bagi perempuan semua sebab Tuhan tahu kalau kau dapat anak lelaki ni, macam mana kau hadapi dia. Tak tahu. Jelas tak? Betul tak? Kan? Kalau zaman sekarang ni pula, kan? Pasal negara lah. Tak negara kan. Ada orang suka orang ni jadi pemerintah, ada orang ni suka jadi pemerintah, betul tak? Sedangkan kita dah usaha dah, betul tak? Usaha dah semua orang pergi memilih, betul tak? Tapi apa yang kita nak tak dapat. Kita suka kat si A ni, kita tak suka dekat B. Betul tak? Tapi kalau kita baca ayat ni, Tuhan cakap dah. Yang kau tak suka si B tu, sebenarnya dia baik bagi kau, tahu tak? Yang kau suka sangat dekat si A tu, sebenarnya tak bagus bagi kamu. Betul tak? So kita jadi lapang. Kita jadi macam seorang yang, dah kita tak usah memilih, tapi Allah susut. Terima, kita tak tahu apa yang ke depan dia. Okey. Jalan tuan-tuan. Kita lanjutkan lagi. Okey. Boleh buka soalan ni? Kita sama Okey. Surah An-Nisa ni, dia ada maklumat tambahan, iaitu Allah sebut ada kebaikan yang banyak lah. Ambil dekat ayat, khairan kathira. Okey. Ada satu lagi, ini contoh-contoh ini contoh-contoh yang kalau orang tanya, apa di antara
apa di antara yang baik kalau saya sakit, contoh kan. Kita ambil contoh tadi kan. Tuhan dah cakap, apa yang kau tak suka tu sebenarnya yang baik pada kau. Sekarang ni, kita tak suka nak ada kesulitan. Kita tak suka adanya sakit. Contoh, kita tak minta ya, jangan salah faham. Kita tak minta dia. Tapi kita tahu, Tuhan aturkan hidup kita. Yang kita, ada orang ya, kat situlah dia jaga, tak dia jaga makan, betul tak? Dia jaga makan, dia jaga minyak dia tak makan. Apa contoh kan, dia jaga, dia tak makan karbohidrat banyak, dia protein ni contoh, ada orang dia jaga, tapi akhirnya sakit juga, betul tak? Ada orang dia tak rokok, betul tak? Tapi Allah takdirkan sakit jantung contoh, betul tak? Kan? Jadi apabila berlaku tu pada kita, kita pujuk diri kita. Ambil ayat tadi tu, rupa-rupanya dekat mana tahu kebaikan yang banyak tu. Okey, mari kita tengok. Ini kita tengok dalam hadis Nabi ya. Okay, lepas ni tuan-tuan akan suka sakit. Bukan minta ya, bukan. Kalau boleh tahap macam kita ni mungkin, kalau boleh janganlah sakit, betul tak? Tapi kalau berlaku, betul tak? Kita dah jaga dah preventif dah. Betul tak? Tapi jika dia berlaku, rasalah kemanisan sakit tu. Kalau orang kata, kau ni aku tengok kan, ya Allah, kau ni sakit 3 serangkai aku tengok kau ni kan. Jantungnya kecil manis, darah tinggi. Tapi aku tengok kau ni happy je. Macam tak ada masalah. Kenapa? Kita pun kata kat dia, kau nak tahu tak? Aku yang dapat 3 sakit ni, sebenarnya ada banyak kebaikan. Kebaikan dia apa? Tapi ingat ya, saya terangkan sekali. Bukan minta tau. Okey. Tapi kalau berlaku, apa kebaikan dia? Mari kita tengok hadis ni. Banyak ni, sewaktu saya buat hadis, saya cari hadis ni, saya rasa macam best pula kalau Allah bagi apa perkara-perkara seperti itu. Okey, mari kita tengok ayat pertama, surah Syura, ayat nombor 30. Okay, ayat ni saya sebut ringkas saja. Sebenarnya, sakit kita ni sebenarnya semua sebab dosa. Biasa orang kata, apakah dosa kan? Tapi tuan-tuan jangan tuan-tuan kecil hati kalau orang kata apa. Kalau orang kata sakit sebab kita berdosa. Tak apa, kita kata betul. Tak ada orang yang suci. Semua orang berdosa. Jadi ayat ni Tuhan cakap dah. Apa saja yang berlaku kepada kamu dekat muka bumi ni, semuanya sebab tangan-tangan kamu. Maknanya apa? Semua sebab perbuatan kamu, perangai kamu. Okey. Lepas tu, kita tengok suratun Nahl. Okey, ni saya pendekkan. Okey. Okey, kita pergi kepada hadis ni. Okey. Tengok hadis ni ya. Sabda Nabi SAW. Siapa yang ingin Allah, tengok ya, Allah ni kalau dia nak bagi kebaikan, yusib minhu. Cuba hadis ni elok-elok. Nabi kata apa? Siapa yang Allah mengkehendaki baik, Allah nak bagi dia dapat kebaikan, maka Allah akan timpakan musibah dekat dia. Ayat Al-Bukhari. Jadi, rupanya Tuhan bagi aku sakit, satu sakit ni. Tuhan nak bagi aku jadi baik. Aku dapat kebaikan. Tuhan bagi aku lah. Kaki pula sakit, gaut pula dah. Betul tak? Kan? Tuhan nak bagi aku lagi kebaikan ke? Betul tak? Contoh. Sepujuk hati tu. Okay. Kemudian, tengok hadis nombor 2. Tak ada siapa-siapa pun, ya Allah, tiba dia penyakit. Ataupun seumpama dengan dia lah. Susah dia, ujian dekat sini, sebagainya. Semuanya tu Allah nak gugurkan dosa-dosanya. Seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Okey. Lepas tu baca lagi. Allah Ta'ala sebut, Nabi SAW sebut, sesungguhnya Allah Ta'ala ni, kalau dia benar-benar nak uji hambanya dengan penyakit, Allah akan buat sehinggalah dosanya dihapuskan. Tak maksudnya. Maksud dia, kita sedar kita berdosa banyak pada Allah. Tapi macam mana nak hapuskan dia?
adalah melalui dosanya. Baca lagi hadis lain. Kita ambil contoh paling mudah penyakit apa? Demam lah. Yang itu paling yang semua orang boleh kena kan. Tengok, demam tu menjauhkan setiap orang beriman dari api neraka. Tengok. Kalau macam tu, nak demam selalu lah. Kita tak bisa demam. Tapi lepas ni doktor ya, mungkin dah kena bagi nasihat. Tak apa, kan, demam ni Allah nak masukkan hang dalam syurga. Allah nak jauh kepada api neraka. Tengok, Allah bagi. Sebab tu Nabi tak bagi orang maki demam. Sebab kalau dia demam, adanya susah hati. Sebenarnya ada patut bergembira. Sebab Allah nak bagi jauh daripada api neraka. Ada sahih riwayat Al-Bazzar. Okey, tengok hadis lain. Okey, ni kita fahamlah ya, hadis ni Nabi kata apa pun situasi, bab harta ke, bab jiwa ke, bab kesihatan ke, semua tu berlaku sampaikan duri tercucuk sikit pun, contohnya berjalan tercucuklah paku. Allah, ada pula paku tepi jalan ni. Semua tu Allah buat untuk menghapuskan kesalahan. Baik, Bukhari Muslim. Baca lagi hadis ni. Okey, tengok. Siapa yang dia nak senang kat sini, susah kat sana nanti. Ataupun siapa yang nak dia susah kat sini, senang kat sana. Ataupun siapa nak senang kat sini, tapi susah kat sana. Kita akan cari jawapan. Semua akan kata, saya nak senang di akhirat nanti, saya nak senang alam kubur, saya senang di akhirat. Maka Nabi cakap apa? Jika Allah mengkehendaki bagi seseorang itu dapat kebaikan, disegerakan bagi hamba itu kesusahan di dunia. Tetap Allah tak nak kita susah kemudian hari. Tapi Tuhan susahkan kita dekat dunia. Jadi apabila berlaku kat kita, lupanya Tuhan nak bagi aku kesenangan nanti di akhirat ni. Patutlah. Lepas satu masalah, satu lepas satu, lepas satu. Rupanya Tuhan nak bagi aku ni jadi orang lain. Tuhan nak bagi aku kesenangan di hari akhirat. Nampaklah? Lepas tu Nabi kata apa? Jika Allah nak orang tu buat dapat kejahatan, Allah akan tangguhkan dia di dunia kesusahan tu. Tapi nanti dia akan dapat. Okey. Hadis ni, satu lagi, ini pujuk jiwa kita. Kan? Ada orang kan, bertahun-tahun dia hadapi sakit dia. Orang lain, sama juga sakit. Tapi, sembuh pula tu. Tak, kita ni macam-macam ubat kita makan. Contoh, apabila kita baca hadis ni, Allah kata, Nabi SAW sebut, sesungguhnya besarnya pahala itu bergantung kepada besarnya susah. Tak. Lagi complicated masalah tu. Rupanya lagi besar ganjaran dia. Jadi boleh kita pujuk diri kita kan. Maksudnya orang kata, engkau bolehlah hilang 100 je rugi berniaga kan. Buat investment rugi. Kau bolehlah rugi 100. Aku ni 1000 tau. Contoh. So kita pujuk diri dia. Orang yang diuji 100 tu, pahala dia banyak macam 100 tu lah. Tapi kalau lagi besar dia punya tekanan dia, lagi besar dia punya ganjaran dia. So Allah bagi pilihan kepada kita. Okay. Kemudian, kita lanjutkan lagi. Apa saja kesulitan, bencana yang kena pada orang beriman, laki ke perempuan? Sama ada diri dia itu diuji, anak dia Allah bagi ujian, ataupun pada harta dia. Maksudnya Allah akan buat kita ni, kalau tak kena ujian tu pada kita, Allah bagi pada anak kita. Anak kita pula sakit ke, anak kita pula ada masalah ke, ataupun Allah bagi ujian kita pada harta kita. Tahu tak Allah Ta'ala nak buat apa? Kenapa Allah buat macam tu? Allah Ta'ala kata, nanti Allah buat macam tu sampai dia jumpa dengan Allah dalam keadaan dia tidak lagi mempunyai kesalahan pada diri dia.
Oh, rupa-rupanya Allah Ta'ala nak bersihkan daripada segala kesalahan. Okey. Ada satu lagi hadis. Hadis ni kalau sebab tu saya buat dekat hadis ni, saya rasa, ya Allah, ruginya nak cepat-cepat sihat. Ada fikir kan? Kita relax, seronok je kan? Dia kata kita duduk pusing. Okey. Tengok Nabi, tengok Allah buat apa. Dalam hadis ni Nabi kata, sesungguhnya seseorang pasti Allah nak bagi dia darjat. Tengok Allah kata, Allah ni, dia pasti nak bagi orang tu adalah dia punya darjat kebaikan dia. Tetapi malangnya orang ni tak ada amal yang melayakkan dia dapat darjat tu. Tahu tak? Nabi sebut tu. Allah ni punya nak bagi dia dapat juga darjat tu. Allah sentiasa mengujinya dengan sesuatu yang dia tak suka sehingga dia boleh dapat darjat tu. Nampak tak? Apa kita dapat faham daripada hadis ni? Allah Ta'ala ni dia akan cari jalan juga. Macam mana nak buat dia masuk syurga ni? Macam mana nak bagi tingkatan dia ni lagi naik ni? Contohnya kalau contohnya ada orang yang dia tak layak masuk syurga sebab amal-amal lain dengan contoh. Tapi tu akan buat bagi dia musibah lah. Bagi dia kesulitan lah. Bagi dia tekanan lah. Maka dengan tekanan tu boleh tolak dia, boleh naikkan dia kepada darjat itu. Hadis sahih riwayat Abu Ya'la. Baik, tuan-tuan perempuan, orang dulu Nabi, orang beriman kan, mereka gembira tau dapat cubaan. Seperti mana kamu gembira dapat kelapangan. Itu orang yang kenal Allah. So agak-agak malam ni dah dapat semua maklumat-maklumat ni kan. So kalau Allah beri kita kesakitan, moga-moga kita gembira macam kita sihat. Kan? Apabila Allah uji kita dengan kesempitan, kita gembira macam kita lapang. Sebab apa? Betul tak? Kalau contoh. Kalau seorang tu dia demam seminggu, seorang lagi dia demam 2 minggu. Siapa lebih banyak dosanya Allah hapuskan? Tentu kita akan kata 2 minggu, betul tak? Jadi kalau kita cepat-cepat nak sihat ni, maknanya kita telah rugi peluang untuk Allah lagi banyak apakah dosa tu. Itu secara asasnya. Tapi ia bergantung pada iman kita lah ya. Kalau macam kita ni, macam mana iman ni? Sanggup ke? Sanggup ke? Tapi moga-moga lepas ni dapatlah rasa macam seronok lah. Allah bagi sulit tu kan. Sekejap je gembira, tapi datang balik masalah. Jadi moga-moga kita lapang, kita macam orang yang tak ada masalah sebab kita tahu Allah nak bagi darjat, Allah masih kita syurga, Allah nak apa dosa kita. Baik, tuan-tuan puan, rahimani wa rahimakumullah, tak sempat juga yang satu lagi ni kita dah. 10.45 dah kita kan? Ke belum sampai ni? 10.45 tepat. Allah, ada lagi ni. Okay. Yang ini saya sebutkan apa yang berlaku kepada kita kepayahan ni sebenarnya Tuhan nak kita dekat dengan dia. Ni ayat dia. Ini kebaikan yang lain lah. Contohnya surah Ar-Rum ayat 41 Allah sebut tu. Kat hujung tu. Tuhan kata la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali. Betul tak? Kita ni kan kalau tak sakit kan lupa. Nak sebut Allah pun payah. Betul tak? Nak doa ni dah tak menangis macam waktu kita susah, betul kan? Kalau waktu kita susah ni kan, senang nak buka Quran, senang nak sembahyang malam. Nak doa tu rasa seronok sangat. Sebab kita perlu pergantungan kepada Allah tu. Tapi waktu kita ada segala serba-serbi, rasa macam doa pun dah tak nangis dah macam dulu. Dah sebut Allah pun susah. Kan tidak masih sakit tu apa? Allah. Tidak kan? Mulut tu zikir je. Sebab tu Allah buat macam tu. So, untuk kita dekatkan diri kepada dia.
Okey. Habislah kita sampai kepada apa hakikat yang kelima. Kita kena masuk nombor 6, tapi waktu dah tak sempat, mungkin nanti kita boleh sambung kot insya-Allah. Sebab doa tu tak masuk lagi doa tu. Kalau Kita saya rasa kena buat siri kedua Ustaz. saya rasa kita buat siri yang kedua lah kot. Siri kedua. Ah, Cari kita masa tak betul. depan Cari Ustaz. betul. Dalam Sebab bulan Boleh, ni saya juga boleh ke? apa dia? Dalam bulan ni juga boleh ke Ustaz? Boleh insya-Allah boleh. Sebab tajuk ni dia tak boleh berhenti dengan keadaan ni sebab solusi tak masuk lagi. Betul. Sebenarnya saya nak ajar dekat tuan-tuan dan perempuan ruqyah. Saya nak ajar tuan-tuan dan perempuan jampi ni berubat dengan zikir. Itu dikaitkan dengan doa jugalah. nak Ustaz. Ya. Tapi kita tak dan lah malam ni kan. Tak tidur Ustaz. Okay, ada apa-apa? Sama boleh Soalan, set masa pertanyaan. Taipusam, cuti Taipusam Saya pusam. 25 Januari. Oh, kena tengok masa Ustaz. Saya takut Ustaz bercuti ni. Saya pusam. Tak apa. Nanti apa-apa bagi tahu. Kalau online insya-Allah boleh di mana-mana. Insya-Allah. Okey, insyaAllah. Okey. Okey. Ada apa-apa lagi Ustaz? Ada apa-apa? Okey, jadi alhamdulillah dengan kadar ini kita dah sampai kepada 5 hakikat di sebalik salah ke musibah dan sebagainya. Moga-moga objektif kita untuk mendamaikan hati kita, meredakan pemikiran kita, ya, terapi jiwa kita tentang ujian itu, moga-moga ia tercapai. Moga-moga kita semakin ringan, ya, semakin manis, semakin tenang melalui hidup-hidup yang mendatang, ya. Makin lama makin mencabar. Itu saja. Terima kasih Fadil Ustaz. Saya rasa memang tajuk ni besar sebenarnya tajuk ni. Jadi sepatutnya kita, insya-Allah kita akan bawa siri kedua. Macam mana kita bawa siri kedua lelah berbuah jannah. So kita insya-Allah akan bawa siri kedua pada tajuk berdamai dengan ujian dan juga berdamai dengan ujian dan berjuang dengan doa. Sebab saya rasa banyak persoalan tentang doa tu. Adakah doa tu sendiri boleh mengubahkan takdir? Sebab tak silap saya ada hadis yang mengatakan tak akan berubah satu takdir tu kecuali dengan doa. Saya tak ingat lah, saya lupa. Tapi mungkin ada takdir yang tertentu lah. Jadi banyaklah yang kupasan yang kita nak mohon pada Ustaz untuk teruskan pada siri kedua tentang doa. Betul. Jadi sebelum kita, ada ruang masa Ustaz, saya nak buka jika ada sebarang soalan daripada jemaah, bolehlah kita tanya 2 ke 3 soalan kepada Al-Fadhil Ustaz pada malam ini. Jadi kalau ada soalan boleh terus bertanya ataupun type di ruang chat. Silakan. Adakah soalan? Semua dah terpegun dah dengan hakikat-hakikat yang kita belajar malam ni. Alhamdulillah. Okey, kalau sebab saya rasa soalan, kalau saya sendiri ada soalan tapi sebabkan saya rasa kita tak sampai sebenarnya lagi kepada agenda tajuk kuliah kita, panjang lagi Ustaz. Jadi saya rasa saya akan bincang Ustaz lah untuk siri kedua. Mungkin dalam siri kedua nanti kita akan ajukan soalan-soalan lah yang ada daripada jemaah. Jadi insya-Allah. Jadi nanti saya akan maklumkan semula. InsyaAllah siri kedua nanti kita akan teruskan dalam masa terdekat dengan masa Ustaz dan juga masa semua yang ada. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya setengah ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz yang sanggup bersama dengan kita. Bermula lewat, kita pun habis agak lewat sikit. InsyaAllah kita akan sambung pada siri kedua. Jadi sebelum kita menutup majlis kita, saya mohonlah seperti biasa Ustaz mendoakanlah jemaah yang hadir dan seterusnya menutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahul ahad as-samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Ya Allah, Ya Qayyum, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Allah, Ya Rahman, kami memohon kepadamu, Ya Allah, dengan rahmatmu yang luas, dengan rahmatmu yang tidak bertepi, Ya Allah, Engkau berilah pengampunan di atas segala dosa-dosa, kesalahan kami, Ya Allah, sama ada kesalahan kami yang disengajakan, yang tidak disengajakan, kesalahan yang kecil, kesalahan besar, Ya Allah, kami mohon keampunan darimu, Ya Allah, kerana Engkau adalah Tuhan yang Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepadamu, Ya Allah, segala kebaikan seperti mana kebaikan yang pernah dipohon oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami memohon kepadamu, Ya Allah, perlindungan daripada segala keburukan sebagaimana yang pernah dipohon oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, Engkau kurniakanlah kepada kami, Ya Allah, kekuatan, Engkau kurniakanlah kepada kami, Ya Allah, bimbingan untuk kami dapat mengamalkan, melakukan apa yang kami telah pelajari pada malam ini, Ya Allah. Apa saja musibah, apa saja takdir, apa saja ketentuanmu, Ya Allah. Engkau kuatkanlah iman kami, Ya Allah. Engkau lapangkanlah dada kami, Ya Allah. Engkau pemudahkanlah segala urusan kami, Ya Allah. Kami tidak kuat, Ya Allah. Kami tidak mampu, Ya Allah, untuk mendepani segala apa yang Kau tetapkan kepada kami seperti mana kepayahan hidup ini, Ya Allah. Melainkan Engkau memberikan pertolongan kepada kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau pandulah hidup kami, Ya Allah, dengan ayat-ayat Al-Quran, Ya Allah. Kerana Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kami, Ya Allah. Engkau fahamkanlah kami, Ya Allah, apa-apa yang kami belum faham daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Engkau ingatkanlah kami, Ya Allah, jika ada mana-mana yang kami telah terlupa tentang ayat-ayat Al-Quranul Karim. Engkau bagi kami kekuatannya, Ya Allah, untuk kami rajin, untuk kami dapat sentiasa membaca ayat-ayat-Mu, Ya Allah, sama ada pada waktu siang dan pada waktu malam, Ya Allah. Engkau kurniakanlah kami syafaat daripada Al-Quran ini, Ya Allah. Ia akan menjadi cahaya dalam hidup kami, menjadi cahaya waktu kami nak mati, Ya Allah, dan juga menjadi syafaat kepada kami di hari akhirat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berilah keizinan kepada kami, Ya Allah, untuk kami dapat menyambung pengisian pada malam ini buat siri yang kedua, Ya Allah. Ya Allah, Engkau berilah kepada kami, Ya Allah, kebaikan di dunia dan juga kebaikan di hari akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Okay semua. Lagi. Assalamualaikum. kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum.